Okey, kita nak bercakap tentang perkara ini dan nak melihat daripada dua sudut, sebab dua sudut ini adalah sudut yang sangat penting, kesihatan awam dan juga sektor ekonomi ini. Bagaimana perkara yang dua sebelum ni kita anggap sebagai krisis, satu krisis ekonomi, satu krisis kesihatan. Kita nak pastikan ia berjalan seiring dalam memulihkan keadaan pandemik COVID-19 di Malaysia ini khususnya. Ayo kita ke sana. Oh, ke sini kita ya? Kerana tetamu kita telah pun berada di sana. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Ya, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Rohaizat Hassan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Dua orang penting ni. Betul, cukup penting. Sehinggalah sektor ini dijadikan sebagai indikator, Eli, untuk beralih kepada fasa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita mungkin boleh mulakan dengan Dr. Afzanizam terlebih dahulu. Kerana kita melihat kepada sektor ekonomi, 1 bilion, Doktor, yang dikabarkan kita harus kehilangan 1 bilion setiap hari di negara kita sepanjang PKP 3.0. Bagaimana untuk kita katakan tentang perkara ini yang betapa pentingnya untuk kita kembali kepada ekonomi asal? Okey, di sini saya rasa peranan strategi pemulihan negara ni memainkan peranan yang penting lah. Sekurang-kurangnya apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan pada Menteri semalam, dari segi timeline, dari segi tempoh masa dan fasa-fasa yang bakal berlaku. Dan setiap fasa itu juga dikongsi dari sudut indikator ambang ataupun threshold indicators lah. So supaya memberikan sesuatu panduan bagi semua pihak, baik di kalangan peniaga, baik di kalangan isi rumah, individu dan juga orang kata tu golongan pelabur lah. Jadi disebut tentang kehilangan 1 bilion ringgit setiap hari. Jadi ini menunjukkan bahawa PKP ini memang akan memberi kesan kepada ekonomi. Dan kemungkinan juga jangkaan kepada pertumbuhan ekonomi juga akan mungkin disemak semula. Jadi dengan adanya strategi pemulihan negara ini, ia memberi suatu panduan bilakah rasanya ekonomi itu akan betul-betul dapat dipulihkan. Tapi ia memerlukan seperti disebutkan tadi oleh Eli dan Anin kita tadi, berkenaan dengan penyertaan di segala pihak dari sudut untuk memenuhi orang kata tu segala bentuk SOP supaya kita akan berjaya untuk membuka ekonomi ini dengan lebih dalam keadaan yang meyakinkan. Jadi itu yang saya boleh rumuskan secara ringkas lah apa yang diumumkan semalam. Okey, baik. Dr. Rohaizat, kalau boleh dapat dikongsikan pandangan tentang dua indikator ni. Satu, keadaan dari segi keupayaan untuk mengendalikan kes COVID-19. Satu lagi ialah vaksinasi untuk beralih daripada satu fasa ke fasa yang berikut. Barangkali ada pandangan dia nak dikongsikan, silakan. Ya, terima kasih Eli. Melihat kepada plan pemulihan negara yang dilancarkan semalam, saya melihat ianya merupakan satu strategic planning yang sangat bagus, di mana kita menetapkan nilai ambang melihat kepada indikator yang agak reasonable, melihat kepada penularan COVID-19 di dalam masyarakat buat masa sekarang, trend kes-kes positif harian dan juga melihat kepada kapasiti vaksinasi yang telah kita laksanakan. Dan kalau kita perhatikan, kalau dibandingkan dalam tempoh sebulan yang lepas, kita melihat bahawa penurunan di dalam bilangan kes-kes harian yang agak memberangsangkan daripada nilai sehingga 9,000 kepada sekarang dengan 4,900 kes malam 2 hari lepas. Dan juga kita melihat kepada betapa plan plan imunisasi COVID-19 kebangsaan menunjukkan satu peningkatan yang amat memberangsangkan, di mana kalau kita lihat sudah 1.4 juta menerima second dose vaksin dan juga melihat kepada peratusan pendaftaran dalam tempoh sebulan ini sudah meningkat sehingga 59%, menunjukkan sesuatu gambaran yang mana masyarakat kita semakin menyedari kepentingan vaksinasi dan sebagainya, dan kesan daripada kepantasan proses vaksinasi yang telah dijalankan sekarang dengan berbagai inisiatif, kerajaan telah menetapkan sasaran yang pada saya achievable, boleh kita insya-Allah capai secara dengan kerjasama pelbagai pihak. Dan kita lihat sekarang
inisiatif-inisiatif yang dijalankan bukan sahaja oleh pihak Kementerian Kesihatan, tapi juga daripada pelbagai agensi di luar yang cuba membantu untuk meningkatkan vaksinasi. Dan kesan itulah yang akan dia berkait rapat di antara 3 indikator yang diletakkan semalam. Vaksinasi semakin meningkat, kes semakin menurun dan juga kapasiti katil di ICU juga insya-Allah akan menunjukkan peningkatan kebaikan lah, ke arah kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah, ya. Dr. Afzal Nizam, kita melihat kepada perkara ini, kita tahu PKP demi PKP yang kita lalui dan pastinya kerugian demi kerugian untuk negara yang kita harus hadapi. Dan melihat kepada keadaan semasa sekarang ini, sejauh mana kemampuan negara kita mampu bertahan lagi? Kerana kita tahu PKP dilanjutkan dan kalau mungkin kes tidak menurun, PKP mungkin akan dilanjutkan lagi. Tetapi bagaimana dengan keadaan ekonomi? Sejauh mana mampu lagi kita bertahan untuk keadaan ini? Okey, kalau kita lihat data-data yang ada hingga bulan April yang lalu, kita dapat lihat negara mendapat satu manfaat daripada perkembangan ekonomi yang positif di peringkat global, seperti peningkatan angka ekspor melebihi 60% pada bulan April yang lalu. Kemudian peningkatan dari sudut indeks pengeluaran industri yang melebihi 40%. Justru ketahanan ekonomi itu sebenarnya memang wujud dan kita sedang mengalami fasa pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan itu tidak sekata kerana kalau kita lihat seperti yang sebelum tadi, sektor-sektor yang berorientasikan ekspor memangnya mendapat manfaat secara langsung. Tapi di sektor perkhidmatan ataupun sektor berkaitan dengan sektor domestik ataupun industri apa dikatakan high touch industries lah, masih lagi terkesan akibat COVID-19. Jadi di sini peranan kerajaan dalam memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi itu amat penting bagi memastikan peralihan ekonomi itu dapat diurus dengan sebaik-baiknya. Dan bercakap tentang keupayaan kerajaan ataupun apa yang dikatakan peace to space itu memang wujud. Dan saya rasa kerajaan sebenarnya sangat-sangat berhati-hati dalam merangka pelan pemulihan ekonomi, terutamanya dari sudut kedudukan kewangan mereka. Jadi dari sudut keupayaan memang ada, dari sudut dasar fiskalnya. Dari sudut dasar monetarinya kita dapat lihat kadar dasar semalam sebenarnya berdapat paras yang terendah. Jadi dua dasar ni mempunyai orang kata tu ruang untuk memberi suatu orang kata tu suntikan ekonomi supaya ekonomi itu dapat bergerak dengan lebih lancar lagi. Tetapi walau bagaimanapun apa-apa pun dia amat bergantung kepada situasi PKP, bermaksud keberjayaan kita ni dalam merendahkan teluk dan kita. Jadi saya rasa fasa-fasa ini nilai ambang itu perlu kita patuhilah. Seperti saya katakan tadi, memerlukan pernyataan semua pihak untuk menjayakan agenda ekonomi kita. Okey, saya nak tanya kepada Dr. Afzal Nizam juga berkaitan dengan indikator yang disebutkan ni. Indikator ni lebih menjurus kepada seperti disebutkanlah kes penularan, kemudian keupayaan sistem kesihatan awam dan juga keupayaan vaksinasi, capaian vaksinasi itu. Kenapa tidak wujudnya indikator dari sektor ekonomi itu sendiri? Maknanya disebutkan okey, untuk fasa pertama ni dari segi ekonomi berapa pencapaian kita bagaimana, kemudian untuk fasa seterusnya macam mana. Kenapa hanya di-expect kesihatan saja yang diutamakan? Barangkali ada penjelasan tertentu? Betul, Andy. Saya suka dengan soalan ini kerana ia sebenarnya menjurus pada keutamaan yang perlu diletakkan pada tempat yang betul. Krisis yang kita hadapi adalah krisis kesihatan. Jadi maksudnya dari segi keutamaannya itu kita kena selesaikan isu berkaitan dengan krisis kesihatan. Kerana tanpa kesihatan, ekonomi tidak boleh berfungsi. Yalah, kalau ramai yang sakit, ramai yang meninggal dunia dan sebagainya, sudah tentu ekonomi itu kalau worst case scenario-nya boleh lumpuh lah. Jadi kita kena letakkan keutamaannya betul supaya outcome ataupun kesan daripada apa yang kita capai itu menjurus kepada kesejahteraan kesemua pihak, semua rakyat. Jadi saya rasa itu yang kenapa indikator ambang itu difokuskan kepada sektor kesihatan. Baik. Baik. Sebelum kita akhiri juga kan perbincangan kita bersama dengan Dr. Afzal Nizam dan juga Dr. Rohaizat. Mungkin Dr. Rohaizat sedikit bagaimana untuk kita pastikan keadaan ini dapat sama-sama kita capai, terutama sekali sebagai rakyat Malaysia yang ada golongan yang masih lagi meragukan tentang vaksinasi. Mungkin Dr. Rohaizat ada sedikit yang ingin disampaikan. Okey, Halim. Saya melihat pada program vaksinasi ini sebenarnya boleh kita capai dengan target-target yang telah diberikan, di mana pada fasa yang terakhir kita boleh mencapai sehingga 60%.
sebenarnya kalau dilihat kepada faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan vaksin dan sebagainya itu, kita telah melepasi fasa yang pertama di mana agak perlahan supply dan sebagainya. Tetapi melihat pada masyarakat, peningkatan pada hampir 60% pendaftaran menunjukkan masyarakat semakin mahukan vaksin tu. Dan seperti mana yang diwawarkan tadi, terdapat golongan yang tidak mahu untuk divaksinate dan sebagainya. Saya melihat apabila kita turun di lapangan, saya juga baru dia balik daripada lapangan untuk melakukan pusat vaksin bergerak di Batu Pahat, Farid Tulung. Saya melihat sebenarnya tidak terlalu ramai yang tidak mahu menerima vaksin. Tetapi mereka tidak berkeupayaan dari segi orang tua dan sebagainya, yang uzur, yang tidak tahu untuk mendaftar melalui MySejahtera dan sebagainya. Jadi kerjasama daripada pelbagai pihak untuk turun padang dan outreach sebenarnya yang kita jalankan di hospital UKM sekalipun, kita outreach turun ke kampung-kampung dan membantu mereka untuk meningkatkan capaian kepada vaksin itu sendiri. Dan insya-Allah saya rasa betul seperti mana yang Elly cakap tadi, mungkin tinggal 20% itu kepada yang betul-betul tak nak sahaja. Insya-Allah kita boleh capai dengan mengembalikan tenaga daripada semua pihak. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih kedua-duanya, Profesor Madya Dr. Muhammad Raizal Ahsan dan juga Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, atas kesudian untuk memberikan pandangan dan buah fikiran berkaitan dengan plan pemulihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia yang memberikan sedikit sebanyak, Elly. Pastinya ini menerangkan lagi rentetan daripada pelan pemulihan negara yang disampaikan semalam. Sedikit sebanyak kita sebagai rakyat Malaysia tahu apa yang perlu dilakukan. Betul. Kan? Senang cerita macam mana? Kalau buka kedai, memang kedai nak buka sebab nak berniaga, nak bekerja. Tapi kalau orang sakit, tak boleh nak pergi. Jadi tak berjalan juga. Sama juga macam kita kumpul duit banyak-banyak tapi sakit. Duit tu tak boleh nak digunakan pun. Okey.